Alright guys, apa khabar semua? Hari ni saya nak ulas pasal Duit Now QRP. Nampaknya ada terlalu banyak permintaan minta saya ulas pasal isu ni. Okey, tak apalah, jom saya ulas. Okey guys, saya tengok ada beberapa isu pasal hal ni sebenarnya. Yang pertama salah faham. Terlalu banyak salah faham mengenai isu QRP Duit Now ni. Sebagai contoh, sebelum ni saya tengok ramai orang yang marah tak tentu pasal. Dia cakap, okey, kalau sebelum ni 5,000 ke atas je, transaction kena bayar 50 sen kan? Sekarang semua transaction kena bayar 50 sen. Salah. Tak betul tu. Yang untuk transaction 5K ke atas, charge 50 sen tu adalah untuk peer-to-peer dan itu memang dah wujud dan akan diteruskan. That one tak ada masalah. Jadi transaction di bawah 5,000 tu yang korang bayar kat kedai tu, itu bukan termasuk dalam yang charge untuk 5,000 ke atas 50 sen ni. Benda ni kena faham betul-betul guys sebab ada pentaksum-pentaksum politik yang sengaja memutarbelikkan keadaan ni untuk memberikan kita lagi marah sebenarnya. Padahal sebenarnya dia sendiri tak faham. Jadi orang yang dengar cakap dia tu pun dua kali tak faham. Tahu-tahu asyik marah aja. Bertenang. Saya ada baca satu penulisan daripada Dr. Wee Ka Siong pasal isu MDR ni dan juga charge yang akan dikenakan daripada transaction ni lah. Sebenarnya saya nak betulkan sikit lah tentang penulisan Dr. Wee ni. Itu pun tak begitu tepat sebenarnya. Actually, charges yang point 1 dan point 2 tu, dia dinamakan interchange fee Interchange fee ni sebenarnya dia dah masuk sekali di dalam calculation MDR. Kalau sekarang ni kita pergi kedai, kita bayar guna debit card, kita bayar guna credit card, dah memang kena MDR dah. Dan interchange fee ni dah memang dalam MDR tu. That is not comparing apple to apple sebab tak mungkin MDR boleh sama dengan interchange fee ni kalaulah pengiraan MDR tu dah inclusive with interchange fee. Benda ni kena betul kena faham betul-betul. MDR ni memang korang dah bayar pun sebenarnya, tapi korang tak perasan. Every time korang swipe kau punya debit card, korang bayar korang swipe kau punya credit card, korang kena bayar dah MDR ni. Yang kedua pula, kita kena faham benda ni adalah market punya isu. Terutamanya di antara pihak bank dan juga pihak pelanggan. It's not government punya isu. Tapi of course lah, bila orang dah marah, especially dah lagi kena perkotak-katikkan dengan pentaksub politik yang tak betul ni, orang akan always put the blame on the government. Even kalau toilet tersumbat pun, kalau boleh dia nak blame government juga. Ini contoh pemikiran pentaksub politik yang sengaja menyesatkan orang. Sebab itulah kalau korang tengok bila netizen ataupun pelanggan dah start bising, ada certain banks tu yang dia pun extend waiver ni sehingga further notice lah. Tapi korang kena ingat this one dia cuma extend saja. One day mesti kena juga. At the same time, kita kena fair jugalah. Kita punya ekonomi ni, kita kena faham we are democratic country. Kalaulah semua government nak control, nanti kita dah macam negara komunis pula. So dalam market kita ada regulator dan dalam kes ni regulator dia adalah Bank Negara Malaysia lah. Of course as a regulator, bank negara pun takkan dia boleh control semuanya. Tapi ada certain things tu yang dia boleh control. Contohnya macam ada cap percentage untuk fee tu dan sebagainya lah. Seterusnya guys, betulkanlah kalau saya silap lah. Sebenarnya saya fikirlah MDR charge ni dekat QR payment ni sebenarnya memang dah ada pun. Cuma sebelum ni mungkin dia diserap oleh pihak bank during the promotional rates. Promotional rates korang tahu kan, iaitu pada tempoh charges ni di waive ataupun tidak dikenakan bayaran. Tapi biasanya lah dalam bisnes fintech ni ataupun apps ni dan sebagainya bila dia orang punya users tu dah melepasi certain threshold, dekat situ dia akan start charge. Kalau korang perasan, sebab itulah kalau dekat certain platform tu kan, korang tengok, okay, mula-mula dia offer apa? Dia offer free shipping for example kan. Lepas tu kena pula dia charge pula. Bila dia charge tu bermaksud dia dah nampak bahawa dia punya users dah melepasi sepas certain threshold. Ada juga yang cakap kalau macam ni baik aku guna balik cash lah. Sebenarnya you keluarkan duit, pergi ATM, keluarkan cash tu, itu sebenarnya pun dia adalah melibatkan kos juga tau. You je tak perasan. Kos dari segi masa, lagi satu you nak pergi ATM beratur, lepas tu you nak kena pergi cari parking. Contohnya dalam MDR rate sekarang ni, kalau you spend RM10, you kena charge semua lebih kurang dalam 2 sen je macam tu. Tapi adakah you rasa untuk you elak bayar 2 sen tu berbaloi untuk you pergi keluarkan cash? Berbaloi untuk you pergi cari parking semua, beratur semua, adakah itu berbaloi? Well, itu terpulang kepada masing-masing lah. Tapi kalau tanya saya, baik saya guna je cashless transaction.
Okey, lagi satu saya nak cerita tentang Paynet. Sebenarnya Paynet ni dia banyak menguruskan contohnya macam online transaction, IBG, FPX semua. Sebagai sebuah business entity diorang perlukan income untuk generate diorang punya cash flow. Sebab bila kita cakap pasal sistem ni semua, dia memerlukan maintenance, upgrade, update, security update dan sebagainya. Dan benda ni semua memerlukan cost guys. Nanti kalau sistem hang, kena hack, korang juga yang marah kan. Kedua korang kena faham tau. Sebarang keuntungan yang diperoleh oleh Paynet ni, diorang akan laburkan balik untuk memperbaiki dan membangunkan kita punya financial infrastructure. So maksudnya shareholder diorang ni, termasuk bank negara dan juga bank-bank perdagangan yang lain ni, tidak akan mendapat bayaran dividen langsung. Sebab duit tu diorang akan invest balik dalam pembangunan kita punya financial infrastructure. Okay guys, itu sajalah video saya setakat ni. Minta maaf agak panjang sikit. Saya harap daripada video ni korang dapat belajar sesuatu. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, kalau korang rasa korang belajar sesuatu daripada video ni, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni.